berbeza. Saya tak tukar nama. Saya orang yang pertama di Malaysia yang memeluk Islam yang tak tukar nama. Yang mengekalkan nama Cina, Lim Joo Soon sebagai nama Islam saya. Saya tak tukar nama. Saya tahu ramai orang tak biasa. Mengikut kajian saya, bila saya buat kajian, saya dapati bahawa nama Islam sebenarnya adalah nama yang mempunyai makna yang baik, maksud yang baik. Tak semestinya perlu dalam bahasa Arab. Dia boleh dalam apa bahasa pun. Yang penting makna yang baik, maksud yang baik. Ramai di kalangan kita, kefahaman kita adalah nama Islam, nama dalam bahasa Arab. Nama Islam, nama dalam bahasa Melayu. Betul ke? Sebenarnya kalau kita lihat sunnah Nabi Muhammad SAW, lihat senario zaman Nabi Muhammad SAW, ramai orang masuk Islam, sahabat-sahabat yang masuk Islam. Dan ramai juga sahabat-sahabat yang masuk Islam daripada bangsa lain, kaum lain. Kalau ajaran Islam adalah mewajibkan orang tukar nama dia kepada nama dalam bahasa Arab, kenapa Nabi tak suruh Salman Al-Farisi? Salman Al-Farisi ni orang Arab ke Parsi? Parsi. Ada tukar nama tak? Tak ada. Ini sunnah Nabi. Bilal bin Rabah. Bilal ni orang mana? Orang Arab ke Afrika? Afrika lagi. Bukan orang Arab. Dia pun tak tukar nama. Maksudnya apa? Mengikut sunnah Nabi, selagi nama itu tidak mempunyai unsur syirik, nama itu tidak mempunyai makna yang tidak elok, baginda tak kacau nama orang. Dia tak macam Malaysia. Semua orang masuk Islam, nama mau kacau. Betul? Tak salah nak tukar pun. Tak salah nak tukar nama. Hanya budaya di Malaysia ni, kita mengenali orang tu Islam tak Islam berdasarkan namanya. Bunyi macam Islam, maka kita percayalah dia beragama Islam. Tapi kalau ikut agama Islam yang sebenar, agama Islam yang tulen, tak semestinya perlu tukar nama. Okey, persoalan sekarang, nak tahu tak makna maksud nama saya? Okey, Lim ni nama keluarga. Lim ni tak ada mengena dengan Lim Guan Eng. Jui, nama kedua saya dituju kepada nama keturunan. Saya berketurunan yang ke-27 dalam pokok keluarga Lim. Berarti nama kedua saya ni, orang Cina ni, kita boleh tahu dia generasi yang keberapa. Sun baru nama diri saya. Lim Joo Soon berarti menuju kejayaan. Bagus tak maksudnya? Sebab itulah saya kekalkan nama. Saya kekalkan nama bukan nak buat hal. Kekalkan nama sebab ramai orang ingin nak masuk Islam tapi belum bersedia nak tukar nama. Kadang-kadang bila kita tekan kuat lebih sikit, mesti mau tukar, dia tak jadi nak masuk Islam. Sebab kefahaman dia Islam masih cetek lagi. Iman dia masih lemah lagi. So kita permudahkan dulu. Jangan susah-susahkan. Beri berita baik dan jangan menakut-nakutkan. Okey, so itu sedikit mengenai diri saya lah, nama saya. Mari kita terus kepada perbincangan malam ini, iaitu hijrah saya. Hijrah saya ni sebenarnya sangat mudah saja. Ada 3 peringkat. Saya pernah beragama, saya gunakan perkataan agama Buddha lah. Sepatutnya dia adalah agama BTC. Saya tukar jadi Buddha, senang nak faham, selama 13 tahun. Saya pernah beragama Kristian selama 14 tahun. Dan saya sudah beragama Islam dekat 25 tahun. Alamak, silap. Semua sudah tahu saya punya usia berapa. Alamak, tak boleh cari makan. Okey. Biar kita bincang mula peringkat pertama tadi. Beragama Buddha. Saya dilahirkan dalam keluarga yang banyak menyembah berhala, senang cerita. Okey. So, biasanya orang kata beragama Buddha lah. Sebenarnya lebih tepat BTC, gabungan Buddhism, Taoism, Confucianism. Saya dibesarkan dalam suasana keluarga yang banyak menyembah patung berhala. Dan
pernah berlaku beberapa peristiwa dalam rumah yang buat saya ni mula menolak penyembahan patung berhala. Contoh, pernah di dalam rumah, pernah satu situasi itu, dan ramai adik-beradik saya sakit. Mak bawa kami jumpa doktor, makan ubat pun tak baik. Mak sembah patung berhala minta tolong pun tak baik. Maka mak saya rasa Tuhan yang dia sembah ni kurang berkesan. Mak nak bawa saya pergi beli Tuhan baru. Orang Kelantan ni biasa tak beli Tuhan baru. Dalam keluarga saya selalu beli Tuhan baru. Bila tak puas hati saja, tukar baru. So mak bawa saya pergi kilang lah. Nak beli Tuhan ni kena pergi kilang. Dia ada kilang khas buat Tuhan punya. Sampai ke kilang, di luar kilang saja, saya dapat menyaksikan macam mana mereka buat patung berhala. Buat. Lepas tu sebelah tu, orang sapu cat. Dan bila dah siap, dikeringkan, barulah mereka bawa masuk ke dalam kilang dan bersedia untuk dijual. So bila mak bawa saya masuk ke kilang, itu tokek tanya mak saya, "Makcik, apa Tuhan lu mau beli?" Oh, saya tengok itu kilang penuh dengan Tuhan. So mak beritahulah kepada tokek itu, ramai anak-anak kat rumah sakit, tak baik-baik. Dia nak beli Tuhan yang boleh jaga, boleh menyembuh, dia boleh menjaga kesihatan anak-anak dia. Maka tokek itu cepat-cepat keluarkan katalog. Dulu-dulu jual Tuhan pakai katalog. Sekarang mereka pakai Shopee. Tahu Shopee tak ni? So, dia tunjukkan katalog, dia tunjuk mak saya. Dia kata, kelima-lima Tuhan ini semua bagus. Tuhan-Tuhan ini semua jaga kesihatan, bagus. Tapi yang paling bagus, yang paling mahal tu. Pandainya berniaga. Mak saya pun belilah, bawa balik rumah, sembah. Saya sendiri, bila saya lihat proses sedemikian, mak komplain ini Tuhan tak baik lah, tak berkesan, mak rasa nak beli baru lah, pergi tengok macam mana orang buat Tuhan lah, orang sapu cat lah, lepas tu jual beli Tuhan lah. So bagi saya, fitrah saya menolak nak menyembah berhala tu. Saya tak rasa yakin, saya tak rasa dia hebat. Fitrah menolak. Tapi apa boleh buat? Apa boleh buat? Bila mak sembah, hari-hari sembah, anak-anak kena tarik diri sebelah. So mak saya kat rumah, biasa mak jadi imam. Orang Cina punya agama, perempuan boleh jadi imam. Islam tak boleh. Betul kah? So mak saya jadi imam, dia cakaplah anak-anak duduk sebelah, tangan bergerak macam ni aja. So mak saya pun cakap dengan Tuhan yang dia baru beli tu. Cakap lama. Saya pun tak tahan. Diri kat sebelah asyik macam ni, membosankan. So saya pun tarik baju mak saya. Mak. Apa pasal you asyik cakap kat dia, dia tak jawab. Tak apa dapat. Sorry Tuhan, sorry. Jangan salahkan anak saya, dia budak lagi. Selepas itu, saya sangat takut lagi nak tanya soalan. Sebab silap tanya, ini kena. So, inilah peristiwa pertama yang buat saya mula menjauhi diri daripada menyembah patung berhala. Peristiwa kedua yang buat saya menolak adalah bila saya menyaksikan perlawanan bola sepak. Di kampung saya ni, tiap-tiap petang, memang ada perlawanan bola sepak. Antara Melayu lawan Cina campur India. Dia bukan masalah racist tu, bukan. Sebab di kampung saya ni 80% Melayu, 20% Cina campur India. So bagi Melayu nak cari satu pasukan senang tak? Senanglah, 80%. Tambahan lagi orang Melayu lahirkan anak tak ada break. Tak ada break. Di kampung saya ni 10, 12. Wah. Senang saja mereka. Tapi India, Cina, 1, 2. Atau 2, 3, macam tu saja. So, nak cari satu pasukan bagi Cina, India susah. Sebab itulah mereka terpaksa gabung sekali. Dan bila saya tanya orang-orang di kampung saya ni, biasanya bila perlawanan bola sepak ni, siapa yang menang? Mereka kata, boleh dikatakan setiap kali lawan, Melayu menang. Memang Melayu pandai main bola. Betul kah? Ya.
Ini kelebihan yang Allah beri kepada orang Melayu. Orang India pandai cakap. Itu kelebihan yang Allah bagi kepada orang India. Cina mungkin pandai berniaga. Ini kelebihan yang Allah berikan kepada setiap manusia, setiap kaum, setiap bangsa dan sebagainya. So, petang tu saya bertuah lah ataupun saya ada peluang lah untuk tengok live kali pertama. Melayu lawan Cina, lawan India. Campur India, lawan. Kali pertama saya pergi tengok pun kali pertama juga orang Melayu kalah. Kalah 1-0 je. Dan salah seorang budak Melayu ni tak boleh terima kenyataan. Tak pernah kalah. Tiba-tiba kalah 1-0. Mana tak marah. So, dia nak cari gaduh. Yang ini peristiwa ni berlaku di Melaka. Dengar tak bahasa Melayu saya? Ini cara orang Melaka bercakap. Kasar, tapi hati baik. So, apa berlaku? So, bila orang Melayu, budak Melayu ni dah duduk di sini, minum air, rehat, dah habis bola kan. Budak Cina India duduk sini. Maka budak Melayu ni pergi ke camp tempat budak Cina India ni. Dia pun tanyalah, dia nak cari hal lah, nak cari gaduh, orang kata nak provokasi. Maka dia tanyalah, aku dengar orang cakap ni, orang Cina India ni banyak sembah patung berhala. Betulkah? Mereka jawab, yalah. You tak tahukah? Itu patung berhala kan manusia cipta dengan tangan. Boleh tak kita buat dakwah macam ni? Tak boleh, tak boleh, gaduh. Tak boleh buat begitu. Allah suruh kita berdakwah cara hikmah. Ud'u illa sabili rabbikal bil hikmah. Dakwah cara hikmah. Ini cara provokasi tidak hikmah. Setuju tak? Maka budak Cina tu pun tanya budak Melayu balik. Aku dengar orang Melayu ni bila sembahyang menghadap kat dinding. Betulkah? Dia kata betul. Dinding pun orang Malaysia cipta dengan tangan. Satu sama. Nampak tak gaduh mulut macam ni? Tapi budak Melayu tu pandai sikit lah sebab dia ada belajar agama. Maka budak Melayu tu tanya apa? Dia kata pakailah otak sikit. Begitu banyak ciptaan Tuhan, kamu pun tak dapat lihat dengan mata kasar. Macam mana kamu melihat pencipta tu? Dia pun tanya, kamu boleh lihat tak udara? Tak boleh lihat. Dengan mata kasar tak dapat lihat kan? Okey? Ini udara ni, tanpa udara manusia boleh hidup tak? Tak boleh. Dan udara ni salah satu ciptaan Tuhan saja. Yang dicipta pun kamu tak boleh lihat dengan mata kasar. Macam mana kamu nak lihat Tuhannya, penciptanya? Saya dengar ni, seronok tengok, hebatnya Melayu ni pada bercakap ni. Lepas tu dia tanya lagi, nampak tak matahari? Tak nampak. Tanpa matahari manusia boleh hidup tak? Tak boleh. Dan dia kata, matahari pun salah satu ciptaan Tuhan juga. Yang dicipta pun begitu hebat dah. Tanpa dia kamu tak boleh hidup. Macam mana kamu, dan kamu tak boleh lihat dengan mata kasar, macam mana kamu melihat Tuhannya, penciptanya? Saya pun tanya diri saya, Lim, tanpa udara boleh hidup? Tak ada manusia boleh hidup. Tanpa matahari boleh hidup tak manusia? Tak boleh juga. Tanpa patung berhala boleh hidup tak? Boleh. Dan apa hebatnya patung berhala tu? So logik bagi tahu saya ni, patung berhala ni tidak layak jadi Tuhan, tidak layak saya menyembahnya. So saya mula menolak penyembahan patung berhala. Tetapi masalahnya bila balik rumah. Bila balik rumah, mak sembah patung berhala. Saya sangat takut mau tanya. Saya dah kena sekali kan? Dan pernah sekali di depan rumah saya berlaku kebakaran. Dan rumah-rumah dulu semua rumah papan ataupun setengah papan. Dan bila depan rumah selalu berluka macam hutan dia bakar kan. So kami disuruh apa? Keluarkan barang-barang yang berharga, tunggu dekat gate. Sekiranya angin kuat, api merebak kat rumah, maka ambillah barang-barang yang berharga, lari. Semasa tunggu di gate tu, datangnya satu soalan kat otak saya. Saya rasa mau tanya mak. Tapi hati saya 50-50. Tahu tak 50-50?
Mau tanya ke tak mau tanya. Mau tanya ke tak mau tanya. Akhirnya saya tak tanya. Nasib baik saya tak tanya. Saya rasalah kalau saya tanya mungkin hari ini telinga ni tak boleh dengar lagi. Tahu saya nak tanya apa? Saya nak tanya mak saya. Kalau api merebak kat rumah, di rumah kita kena bakar, itu Tuhan-Tuhan yang duduk kat sana tu, dia akan buat apa? Dia akan turun lali keluar ke atau duduk di situ saja? Bagi saya, itu Tuhan pun tak boleh jaga diri, macam mana nak jaga kita? So bagi saya, it make no sense. Tak logik bagi saya nak menyembah dia. Kalau dia nak selamat, saya kena pergi selamatkan dia. Bukan dia selamatkan aku. Maka di situlah buat saya mula menolak menyembah patung berhala. So ini peringkat pertama. Peringkat kedua, saya macam mana boleh masuk agama Kristian? Saya dalam agama Kristian selama 14 tahun. Bukan 4 tahun, 14 tahun. Dia isu bola juga. Pada masa itu, saya usia dekat 14 tahun dah. Dekat 14 tahun. Okay? So, saya mula main bola. Saya nak pendekkan cerita. Di kampung saya ni banyak padang. Tapi padang peribadi ni, kami kurang selesa nak main. Sebab jarang-jarang dia potong rumput tu. Rumput tu tinggi. Kadang-kadang bola jatuh, nampak rumput, tak nampak bola. Best tak main bola macam ni? Tak best. So kami nak cari tempat yang rumput sentiasa terjaga, potong ya, dan bersih. Maka kami jumpa satu tempat, dia dipanggil, dia taman ya. Taman tu dia ada satu playground. Boleh faham tak? Playground. Dia ada satu tanah rekreasi untuk orang exercise, untuk orang senaman, main bola. Dan sebelah tu ada satu masjid. So setiap petang, kalau kita nak main bola, kita lebih suka main kat situ. Maka bila kita pergi main, kadang-kadang ada segelintir karya di situ, bukan semualah. Segelintir karya di situ, bila nampak orang Cina, India datang nak main kat situ, mereka marah. Mereka tak suka. Dia kata, tolong, jangan main kat sini. Pergi main kat sana. Rumah kamu kat situ kan? Pergi main kat situ. Depan rumah sana kan ada padang. Pergilah main kat situ. Macam itulah layanan yang kami dapat. Tapi bukan orang sini kan? So kami pun bincang lah, macam mana? Orang tak suka kita main. Geng-geng kita kata, peduli dia, kita main aja. Ini bukan padang dia. Ini padang kerajaan. Siapa-siapa boleh main. Boleh faham ke? So kita keluarkan fatwa. Fatwa apa? Lu ingat ini bapak lu punya tanah. Orang Melaka cara cakap begitu. Maka kita pun main. Apa berlaku? Kadang-kadang bola tu terbang masuk dalam kawasan masjid. Itu betul-betul bapak punya tanah. Masa nak kutip bola tu, kami terpaksa tunggu selepas solat asar. Lampu tutup, pintu kunci, gate kunci, barulah tak ada orang, baru kita panjat masuk ke dalam masjid untuk kutip bola. Dan petang tu betul-betul nasib tak ada baik. Ingat, selepas solat asar, lampu dah tutup, pintu dah kunci, tak ada orang kat dalam. Tiba-tiba semasa kawan saya tengah nak kutip bola, ada seorang karya keluar pada masjid. Dia nampak budak Cina dalam masjid, dia terkejut. Kawan saya nampak dia pun terkejut. Kita yang diri kat luar pagar tu suruh lari. Bagus tak kawan macam ni? Apa berlaku? Dia marah. Apa sama masuk sini? Keluar! Halau! Kawan saya larilah. Maka selepas itu kami rasa macam, alamak, tak syok lah. Kalau main-main bola masuk lagi, nanti kena gaduh lagi, kena marah lagi. Maka kami nak cari tempat baru. Cari. Terjumpa satu tempat. Di belakang gereja. Di belakang gereja tu ada satu padang. Maka kita ramai-ramai pergi jumpa apa? Pergi jumpa pastor dia. Ataupun padri lah saya gunakan. Senang nak faham. So kami tanyalah, jumpa pastor tu, padri tu tanya, boleh tak kami nak minta kebenaran untuk bermain bola di padang gereja ni? Maka padri tu kata, you are most welcome. Apa dia kata? You are most welcome. So dia benarkan kita main bola. Pagi, petang, malam, no limit. Tiap-tiap hari balik dari sekolah, terus pergi gereja main bola.
Sebab apa lagi nak buat? Memang minat kita main bola. So kadang-kadang main bola ni, bola tak kena cermin tingkap pecah. Padri tu tak marah. Dia kata tak apa, teruskan dulu. Nanti kita ganti. Kadang-kadang kena spotlight pecah. Padri pun tak marah. Dia kata tak apa. Ini mahal sikit. Dia kata teruskan, nanti kita ganti. Saya nak tanya, kalau orang bukan Islam main bola di masjid ini, bukan Islam lah. Dan bola terkena cermin tingkap pecah. Pengurusi cakap apa? Halo? Rasa-rasalah. Saya rasa marah satu, kalau tak bayar ganti, tak boleh keluar daripada masjid ni. Betul? Nampak tak pendekatan yang digunakan oleh gereja? Bukan saja dia tak marah, malahan setiap kali habis main bola, dia sediakan makanan, minuman untuk kami. Duduk bersama-sama dengan kami. Tanya khabar, tanya keluarga, tanya pelajaran. Dan mereka offer kami tuition free dalam gereja. Berarti, dia bagi kami semua datang ke gereja untuk belajar, tuition, semuanya free. Rasa-rasa masjid ini, masjid di Kelantan, akan buat tak tuition free bagi orang bukan Islam? You rasa-rasalah. Saya punya rasalah. Rasa saya adalah, selagi saya hidup, tak mungkin berlaku. Melainkan kamu lantik saya sebagai pengurusi masjid, ada kemungkinan. Pendekatan, saya nak bagi tahu, tengok tak cara dakwah. Selepas berbulan-bulan kami main dalam gereja, banyak cermin pecah, tingkap pecah, ataupun spotlight pecah, makan free, minum free, kami semua terhutang budi. Selepas 3-4 bulan, barulah padri nak ajak kami untuk masuk ke dalam gereja untuk menyambut Christmas. Dia sediakan makanan best untuk kami, dia bagi tahu tengok menu-menu yang disediakan, dan dia juga janji setiap orang akan balik dengan hadiah pilihan anda, dia kata. So kami pun rasa macam wow. Mula-mula takutlah, tapi dia jemput terpaksa pergi, sebab kalau tak pergi nanti dia tak benarkan kita main bola. Maka kita pun pergi gereja. Kebiasaannya kita pergi gereja, masuk daripada pintu kecil belakang tu, padang sana. Tapi kali ini, kita semua kena masuk daripada gate besar. Dan bila sampai ke gate besar, pakai smart-smart ni, dia punya padri dengan ketua-ketua gereja tunggu di gate. Untuk apa? Untuk menyambut tetamu dia. Oh, bila kami sampai, hey, welcome Lim. Thank you so much for coming. Dia ajak. Wah, kita ni dilayan macam VIP. Padahal kita budak aja. 14 tahun, 15 tahun lebih kurang begitu. Tetapi dia layan kami. Oh. Lepas tu, bawa kami masuk ke dalam gereja. Bila masuk dalam gereja, perasaan pertama saya adalah, wow. Apa maksud wow tu? Begitu bersih, begitu cantik. Orang tu semua ni muka senyum lah, tak ada muka pecah rumah. Muka 20 sen pun tak ada. Muka orang hutang duit tak bayar pun tak ada. Tengok cara. Dia buat orang rasa macam Dan saya ada peluang masuk tandas dia. Tandas kat gereja tu lebih bersih daripada tandas kat rumah saya. Saya ingat kat rumah saya tandas dah cukup bersih dah. Tandas dia lagi bersih. Dan tandas yang boleh macam jadi bilik tidur pun. Sebab bersih. Saya selepas masuk Islam, selepas saya masuk Islam, sangat ramai atau banyak masjid surau atau sangat ramai orang sebenarnya jemput saya untuk berkongsi pengalaman. So setiap kali masjid surau jemput saya tak cakap di Kelantan sebab saya tak biasa datang ke Kelantan dulu-dulu, saya kat negeri lain. Bukan kat sini tahu. Kat mana? Negeri lain. So bila saya pergi ke mana-mana masjid surau, sebelum saya datang ke depan untuk berkongsi pengalaman saya biasanya akan pergi tandas dulu. Wow, pengalaman saya ni pergi tandas ni memang special lah. Ada setengah-setengah tempatnya, saya lalu saja itu tandas yang saya tak jadi mau masuk. Tahu kenapa? Sebab bau dia pekat. Ada setengah-setengah tandas ada setengah-setengah tandas, kamu masuk saja, kamu tengok lantai pun, kamu tak lalu, kamu tak rasa nak masuk lagi. Ada setengah-setengah tandas bila kamu masuk, kamu kena letak tangan macam ni.
Tahu kenapa? Sebab itu tandas tak ada kunci. Ada setengah-setengah tandas ada kunci, tapi kunci tu goyang. Bila kita nak buat perniagaan dalam tandas, takut orang tolak nanti, dia terkejut, kita pun terkejut. So pengalaman saya tengok di sini, bila bandingkan dengan kedudukan gereja ni, begitu bersih sekali. Tapi saya percaya dalam Islam, Islam mengajar kebersihan. Setuju tak? Alhamdulillah, bila jabatan agama mula dapat kesedaran, mereka mula pastikan masjid surau menjaga kebersihan, menjaga tandas dan sebagainya. Sekarang ni kita pergi ke merata Malaysia ni, kebanyakan masjid surau bersih. Tandas pun bersih. Betul tak? Kadang-kadang mereka ada pertandingan dan sebagainya. So itulah bagi saya perkara yang sangat penting. Sebab orang datang ke rumah kita, pertama orang akan pergi ke tandas biasanya. Itu pengalaman. Bila masuk tandas, kalau dia terkejut, siap. So pengalaman. Dan bila saya masuk ke dalam gereja, bila dengar, bila ada doa, nyanyi lagu, khutbah dia sangat-sangat menarik. Padri bila bagi ceramah, pakai kot, pakai tie. Bagi ceramah, seronok. Dia cakap tu banyak bagi contoh, bagi cerita sebenarnya. Dia banyak cakap cerita. So cerita itulah yang senang nak faham. Dan bila kita dengar, kita rasa macam motivated. Dia sedikit beza. Saya tak tahu di Kelantan. Di tempat lain saya pergi, ada setengah-setengah tempat bila solat Jumaat. Bila solat Jumaat, khutbah dia macam mana? Khutbah tu buat kita ni dengar, bila habis dengar, kita rasa, wow. Kita rasa macam kita dah motivated. Kita perlu memperbaiki diri. Iman kita lebih meningkat. Ataupun selepas solat Jumaat, kita tak tahu apa dia cakap. Kenapa majoriti orang bukan Islam di Malaysia pernah masuk ke gereja menyambut ataupun dengar khutbah, dengar ceramah? Berapa ramai orang bukan Islam kita ajak mereka ke dalam masjid kita dengar kuliah, ajak mereka datang untuk dengar ceramah. Kalau tak dengar ceramah, macam mana mereka nak kenal Islam? Nampak tak pendekatan? Pendekkan cerita, selepas semua ini makan minum, pilih hadiah. Pengalaman kali pertama pergi ke gereja buat kami semua ni sangat seronok dan nak rasa nak pergi lagi. Akhirnya apa? Tiap-tiap minggu pergilah. Dan 90%. Orang remaja di taman saya tu, di kampung saya tu, semuanya masuk Kristian. 90%. Tak ada satu pun masuk Islam. Kalau kita tengok statistik di Malaysia hari ini, Banci 2010, orang Cina hanya ada 7 juta saja. Cina masuk Islam hanya 42,000. Cina masuk Kristian 700,000. Maksudnya, satu Cina masuk Islam, 16 Cina masuk Kristian. Tengok angka ni, mana satu agama yang benar, mana satu agama yang batil. Kalau tengok angka tu. Boleh faham tak? 1-16. Main bola, saya lawan dengan dia, saya rembat dia 16 biji. Barcelona. 16 dia kena. Dia rembat saya satu aja. Ini Southampton. Saya nak tanya, kalau ke 16-1 ni ada fight tak? 16-1 bila main bola, kena 16-1 ada fight tak? Langsung tak ada fight. Sekarang ni saya nak tanya, masalah kat mana? Masalah Islam tak betul ke? Atau masalah orang Islam tak betul? Kalau orang Islam tak betul, okey? Kalau kita kata Islam tu betul, kenapa kita kalah teruk-teruk? Ini masalahnya kita orang Islam. Kita tidak meneruskan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan risalah Islam, untuk memperkenalkan, untuk buat orang bukan Islam mengenali apa itu Quran, apa itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, kita baca. Saya selalu beritahu orang, untuk belajar Quran ada 6 langkah, tapi di Malaysia 2 langkah. Langkah apa? Beriman pertama, kedua mengaji. Betul tak masyarakat kita? Beriman, Quran kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita mengaji, kita banyak fokus kepada membaca. Dan kita berhenti di situ. Itu jadi masalah. Sebab Quran bukan diturunkan, Quran bukan, kebanyakan kita anggap Quran ni sebagai kitab suci. Suci itu sebab terlalu suci. Susah nak sentuh. Letak tempat tinggi-tinggi. Tulis Allah Muhammad, gantung. Tulis Bismillahirrahmanirrahim, gantung. Al-Quran, tujuan yang utama diturunkan adalah untuk sebagai panduan, bimbingan kehidupan manusia. Dan kita hanya beriman dan tahu baca, dan kebanyakannya tak faham maksud isi kandungan Quran. Dan macam mana kita nak ikut perintah Allah. Itulah salah satu sebab yang utama, adalah sebab kita ketinggalan. Al-Quran bukan saja beriman, mengaji. Yang peringkat ketiga, kita sepatutnya mengkaji. Peringkat keempat adalah amalkan kajian itu. Peringkat kelima, menyampaikan. Peringkat keenam, mempertahankan serangan luar dan serangan dalam. Mempertahankan agama Islam. Tapi sedihnya, kebanyakan kita ni 2 langkah aja. Tengok cara pendekatan mereka, akhirnya ramai masyarakat di kampung saya masuk Kristian. Tak ada orang masuk Islam. So ini peringkat kedua. Peringkat terakhir. Macam mana saya boleh tertarik kepada agama Islam? Nah, itu pentinglah. Tadi itu semua mukadimah aja. Panjang mukadimah ni. Saya tertarik kepada agama Islam, disebabkan satu peristiwa lah. Saya suatu malam, lewat malam, pergi satu tempat hiburan yang sangat-sangat best punya. Namanya dipanggil disco. Orang sini tahu disco tu apa? Ini semua kaki masjid, mana tahu disco tu apa? Disco ni adalah tempat orang mengaji tengah malam punya. Dia berzikir tengah malam punya. Kalau tak faham disco, nanti pakai smartphone tekan. Disco tu apa? So saya pergi disco, saya terjumpa seorang haji. Haji kerja sebagai pegawai keselamatan dekat disco. Dan bila kemudian saya berkawan dengan dia, sehingga kita jadi kawan baik, dia ajak saya ke rumah dia. Dia pasang satu tip, ajak saya tonton satu tip. Dulu bukan CD tau, dulu tu VHS. Saya harap orang tua sikit faham lah, budak so tak tahulah. 4 segi punya, tekan masuk, nak keluar tekan eject, baru keluar, betul? Videotape tu, dia ajak saya tonton satu tape debat antara Sheikh Ahmad Didat dengan Jimmy Swaggart. Siapa tu Sheikh Ahmad Didat? Tokoh perbandingan agama Islam yang paling hebat dalam zaman moden ini. Jimmy Swaggart adalah tokoh pastor Protestan yang paling hebat di dunia. Mereka berdebat di Amerika Syarikat. Tajuknya, Is the Bible God's Words? Adakah Bible tu kalam Allah? Oh, saya tonton tape itu bersama-sama dengan dia. Panas. Walaupun rumah dia sejuk, saya panas. Tahu kenapa? Sebab Sheikh Ahmad Didat hujah, buktikan bahawa kitab Kristian tu bukan kalam Allah. Dia bagi hujah lah. Tetapi Jimmy Swaggart tak mampu nak jawab. Sebagai seorang Kristian pada masa itu, apa perasaan saya? Apa mayalah you ni? Jawab loh. Hantam balik dalam hati kan. Tak boleh jawab. Maka saya rasa macam, mungkin dia tak pandai cakap. Saya nak tengok tape-tape lain. Saya mula beli tape-tape lain, cuba tengok lagi. Debat lagi. Jimmy Swaggart dengan Stanley Sjöberg, Sweden. Lagi teruk, dia kena 3-0. Lepas tu berdebat dengan seorang Arab. Namanya Dr. Anis Shouros.
Berdebat di apa ni, Royal Albert Hall. Ini pun kena teruk-teruk. Lepas tu berdebat dengan dia, Profesor Clark. Berdebat dengan siapa? Banyaklah, semua dia berdebat. Semua tak tahu jawab, semua tak boleh jawab, semua tak mampu nak terangkan agama dia, tak mampu nak menjawab soalan. Saya buat kajian selama 2 tahun lebih. Akhirnya kesimpulan yang saya dapat adalah, baru saya tahu, secara umumnya kitab orang Kristian, the Holy Bible, bukan kalam Allah, tetapi mengandungi sedikit kata-kata Allah. Orang sini boleh faham tak bahasa sedemikian? Saya bagi contoh boleh tak? Dia bukan kalam Allah. Saya bagi contoh. Saya buka kitab dia, saya baca Genesis chapter number 2, verse number 2. Dalam kitab dia sebut, and God created the heaven and the earth in 6 days, but on the 7 days God rested. Dia kata Tuhan menciptakan alam ini dalam 6 hari. Tapi pada hari yang ke-7, Tuhan beristirahat. Tuhan dia rehat. Saya nak tanya muslimin muslimat di sini, rehat ni sifat Allah ke sifat manusia? Kalau sifat manusia, siapa yang mengarang tulisan ini? Pasti manusia. Tak mungkin datang daripada Tuhan. Sebab itu bukan sifat Tuhan. Betul ke tak betul? Saya baca lagi. In the book of Genesis, chapter number 6, verse number 6, dalam kitab disebut, and God's regret create mankind on earth. Tuhan menyesal menciptakan manusia di muka bumi ini. Bayangkan, Tuhan dia menyesal. Macam contohnya, silap lah cipta budak Cina ni. Maksudnya seolah-olah Tuhan ni tak ada ilmu masa depan. Sudah cipta, menyesal. Saya nak tanya, menyesal ni sifat Allah ke sifat Tuhan ke sifat manusia? Kalau sifat manusia, siapa yang mengarang tulisan ini? Manusia lah tu. Saya baca lagi. In the book of Genesis, chapter number 1, verse number 15. Baca ayat itu. Dia cerita tentang Tuhan menciptakan alam ini. Dia kata ciptaan Tuhan hari pertama. Ada cahaya, ada siang dan malam. Hari kedua, langit. Ketiga, bumi. Keempat, matahari. Kelima, binatang laut. Keenam, manusia. Ketujuh, Tuhan beristirahat. Rest. Rest at home. Bagi saya, bila saya baca ini, dalam otak saya gunakan sains yang saya diajar kat sekolah. Sekolah kan ajar sains. Apa yang saya belajar kat sekolah, saya cuba lihat sains yang diajar kat sekolah sama tak dengan apa yang mereka sebut dalam kitab dia. Rupa-rupanya, apa yang disebut dalam kitab bercanggah. Contoh-contoh. Macam mana dia boleh ada hari pertama pada hari pertama? Boleh faham tak bahasa saya? Macam mana boleh ada hari pertama? Macam mana kita boleh ada pagi, petang, malam? Putaran bumi dan putaran matahari. Sebab tu dia kata hari pertama ada cahaya, ada siang dan malam. Masalahnya, bumi dicipta hari yang ketiga. Matahari dicipta hari yang keempat. Tanpa bumi matahari, macam mana kamu boleh ada siang dan malam? Macam mana kamu boleh ada hari pertama pada hari pertama? Saya harap you boleh, kalau tak boleh faham, tunjuk muka tak boleh faham. Kalau tak faham, saya terangkan buat you faham. Sebab saya takut bahasa saya tinggi. Hari pertama ada cahaya. Saya nak tanya, cahaya datang daripada mana? Matahari. Masalahnya, matahari dicipta hari yang keempat. Hari pertama sudah ada cahaya. Tanpa matahari dia sudah ada cahaya. Cahaya itu datang daripada mana? Takkan dia pakai torchlight? Faham ke ni? Daripada kejadian, daripada sifat Tuhan dan sebagainya, itu tidak masuk akal bagi saya. Itu tak mungkin kata-kata Tuhan. Dan pendekkan cerita, selepas 2-3 tahun punya kajian, saya boleh, kalau bagi saya berjam-jam, saya boleh terangkan kenapa dia bukan kalam Allah. Tapi malam ni masih yang singkat. Dan akhir sekali, bagi saya, tak mungkin kitab tu daripada Tuhan. Maka saya terpaksa tinggalkan agama Kristian. Saya mula kaji agama Islam. Okey? Saya mengkaji agama Islam, tetapi saya menghadapi banyak cabaran. Satu, kawan Melayu saya sendiri pun tak faham Islam. Bila saya tanya soalan agama, dia kata, Lim,
Apalah you ni? Mesti pasal perempuan Melayu. Oh, kita tanya soalan tentang Islam. Dia tuduh pasal perempuan Melayu. Lepas tu dia kata, jom kita pergi minum. Kawan-kawan Melayu saya ni, semua kuat minum. Kuat minum tak? Kaki, minum. Kaki botol. So, ikut, minum. Aku tanya soalan Islam. Dia ajak saya pergi minum. So, saya terpaksa, saya tak ada orang nak tanya dah, tak ada tempat nak bertanya. Dan saya pun tanya kawan saya, you ada kenal tak mana-mana ustaz, imam yang boleh terangkan Islam kepada saya dan saya ada banyak soalan dan bertanya. So, seorang kawan saya bawa saya pergi ke masjid. Okay? Tunggu selepas solat Jumaat, bawa saya jumpa imam tu. Saya pun tanyalah soalan. Setiap kali saya pergi, saya bawa 5 soalan. Dan imam tu bila dia jawab, jawapannya bagus. Semua jawapannya sama. Tanyalah apa soalan, jawapan sama. Jawabnya, wallahu alam bisawab. Macam mana saya nak faham Islam bila orang tak boleh menjawab soalan saya? Saya terpaksa beli buku, beli tape, telefon Sheikh Ahmad Didat ke Afrika, beli kaset, macam-macam. Beli Quran, beli tafsir Quran, beli Sahih Bukhari, Muslim, Daud, Tirmizi, beli macam-macam buku. Tentang Islam, beli usul, beli Said Sabit tentang fikih sunnah, beli macam-macam buku saya beli. Hanya nak semata-mata nak faham apa itu Islam. Dan selepas saya kaji, bila saya baca Quran, ayat Quran ada 2 ayat yang buat saya ni, itulah Tuhan yang saya cari selama ini. Ciri-ciri Tuhan inilah yang saya cari selama ini. So, maka saya baca surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 255, ayat Al-Kursi. Ayat ini, kalau kita baca, maksudlah saya keluarkan maksud tu hanya bagi tahu. Pertama dia sebut tentang pencipta ni. Syarat pertama adalah kekal selama-lamanya. Dalam alam ini, ada tak apa-apa yang kekal? Tak ada. Maka apa-apa dalam alam ini, tak mungkin boleh jadi Tuhan. Bila saya baca lagi, Allah, ayat itu sebut tentang Allah, tiada permulaan, tiada akhir. Kekal selama-lamanya berarti tak ada permulaan, tak ada akhir. Yang segala-gala ciptaan alam ini, semuanya ada permulaan. Manusia lahir akan mati. Binatang lahir akan mati. Tumbuh-tumbuhan lahir akan mati. Betul tak? Maka tak ada apa-apa yang layak kita sembah. Sebab dia tidak mempunyai ciri-ciri ketuhanan. Kaji lagi. Dan ayat Quran tu sebut lagi. Allah tahu apa yang telah berlaku dan Allah tahu apa yang akan berlaku. Berarti Allah tidak terikat kepada masa, ruang dan jisim. Dan segala-gala dalam alam ini, semuanya terikat kepada masa, ruang dan jisim. Berarti tak ada apa-apa yang layak kita sembah. Kaji lagi. Allah tidak bergantung. Maksudnya Allah tidak perlu matahari, udara, makan minum untuk hidup. Sebaliknya ciptaannya yang memerlukan. Setuju tak? Last sekali, Allah tidak rehat dan tidur. Nak bagi tahu untuk menjawab soalan kitab sebelum ini, kata Tuhan perlu tidur. Allah tidak rehat dan tidur. Yang perlu rehat dan tidur, mereka tidak ada ciri-ciri ketuhanan. Dan kalau tak percaya, kita keluarkan semua nama-nama Tuhan yang orang sembah lah. Cukuplah. Kita lihat, tengok mereka ni, contoh semua Tuhan-Tuhan yang orang sembah, letak di depan, sekarang kita tanya, dia kekal ke tak kekal? Tak kekal. Ciptaan. Lagi? Ada permulaan, ada akhir tak? Ada. Ciptaan. Terikat tak kepada masa, ruang dan jisim? Ciptaan. Bergantung? Ciptaan. Rehat dan tidur? Ciptaan. Berarti tak ada semua perkara dalam alam ini, semuanya jatuh dalam kategori ciptaan. Maka tiada apa-apa layak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka la ilaha, saya tak akan sembah apa-apa dalam seluruh alam ini melainkan Allah. So saya kenal Allah kerana ciri-ciri Allah yang meyakinkan saya, ini ciri-ciri Allah. Fitrah saya kata hanya pencipta yang sebenar ada ciri-ciri ini. Maka
saya memeluk agama Islam 25 tahun yang lalu. Saya mengucap 2 kalimah syahadah. Dan bukan senang. Saya perlu mengkaji 2-3 tahun. Susah nak belajar. Orang tak boleh terangkan. Terangkan tak masuk akal. Bila saya tanya lebih, orang marah saya. You ni tak ikhlas. You ni tak jujur nak belajar. Bila kita cakap apa-apa, ikut aja. Jangan banyak bertanya. Tanya lebih sikit pun salah. Dalam Islam ni, belajar tak boleh bertanya ke? Halo? Malaikat tanya tak kepada Allah? Ibrahim AS tanya tak kepada Allah? Para sahabat tanya tak kepada Nabi Muhammad SAW? Bila Nabi cakap sesuatu, kadang-kadang sahabat akan tanya, wahai Rasulullah SAW, ini wahyu ke atau pandangan pribadi? Dia bertanya. Apa salahnya bertanya? Saya bukan mempersoalkan agama Islam. Saya bertanya untuk nak faham. Tanya lebih sikit kena marah. Sekarang, kalau kamu nak belajar agama Islam, tanya Brother Lim. Apa soalan saja, Brother Lim akan layan. Kalau saya tahu jawapan, saya bagi. Tak tahu jawapan, saya akan pasti cari jawapan bagi kamu. Itu sikap kita untuk membantu sahabat-sahabat orang yang nak belajar Islam, mengenali agama Islam, supaya mereka dapat mengenali agama Islam dengan jelas. So, inilah hijrah saya daripada Buddhis jadi Kristian, akhirnya jadi Islam. Dan insya-Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan saya akidah saya. Jangan tergelincir, semua doa kepada Allah kekalkan akidah saya supaya saya mati dalam keadaan yang beriman. Amin. So itu sajalah sedikit perkongsian dan saya buka untuk sesi soal jawab kalau ada. Ada 10 minit boleh tanya soalan. Kalau siapa-siapa yang ada, silakan. Oh, okey. Tapi dia setuju tak ciri-ciri Tuhan yang saya sebut tadi 5? Tanya dia dulu. Tanya dia dulu. Tapi begini, senang saja. Boleh tak saya ambil you sebagai contoh? Tak, saya nak bagi jawapan. Tapi ambil you sebagai contoh. Boleh? Dengan satu syarat. Tak boleh marah saya. Setuju ke tak setuju? Setuju? Dia tengah taksi tahu. Lepas ni saya boleh balik Bayangkan, alhamdulillah, kamu baru angkat nikah. Dan isteri kamu wanita yang sangat baik. Muslimah yang sangat baik. Amin. Bagus tak? Tiba-tiba lu punya company datang, bos datang, suruh kamu terus pergi ke airport. Sekarang kamu kena pergi ke Jepun. Kerja 6 bulan sebab sana ada masalah besar, syarikat perlukan kamu pergi jaga perniagaan di situ. So, you punya company suruh hantar driver, bawa baju dari rumah dengan pasport. Kamu terus kena pergi airport. Okey? Bayangkan, baru angkat nikah. Belum lagi merasai kemanisan iman. Tak faham tak apa. Budak-budak tak faham balik tanya mak bapak apa cerita tu kemanisan iman tu. So, kamu kena pergi ke airport, terus naik flight pergi ke Jepun. Persoalan saya sekarang kepada sahabat saya ni, kamu rindu tak isteri kamu? Tolong jawab. Mestilah. Betul? Isteri rindu you tak? Mestilah. Tapi isteri rindu kamu begitu banyak sekali. Sampai tak tahan. Dia keluarkan dia punya purse. Tahu tak purse? Wanita pakai purse kan? Dia pun buka purse itu, tengok gambar, ingat you. Okey tak? You okey tak? Okey. Tapi masalahnya gambar tu bukan muka you, muka Brother Lim. Dia tengok muka saya, dia ingat you. Okey tak? You boleh terima tak? Tak boleh terima. You nak ingat Tuhan, you tengok berhala, you tengok objek lain untuk ingat Tuhan, Tuhan boleh terima tak?
Faham tak saya cakap apa? So, kalau dia kata itu image patung berhala sebagai satu konsentrasi, sebagai satu image untuk bukan sembah dia. Tapi kenapa boleh ada berhala tu kat depan? Kalau dia kata, oh saya tak ada apa-apa dengan Brother Lim. Hanya saya suka tengok muka dia dan saya ingatkan kamu. Okey. Faham tak saya cakap apa? So kita boleh gunakan ini sebagai hujah untuk terangkan dia. Faham ke? Dalam Islam, kita tak ada apa-apa objek. Kita kenal Allah sebab sifat Allah. Bukan kenal Tuhan kerana rupa Tuhan. Kita tak perlu objek. Orang Islam satu dunia 1.9 bilion hari ini tanpa ada objek. Tapi kita sembah Allah, kita solat 5 waktu sehari tanpa ada objek. Boleh faham? So dalam Islam, mana kita boleh bagi objek kepada Tuhan? Mana kita boleh bagi rupa bentuk walaupun you kata dia bukan Tuhan, dia sebagai messenger, takkanlah you tengok lelaki tengok isteri tengok lelaki lain ingat kita, you rasa you boleh terima. Dia simpan gambar tu lagi. Faham ke ni? Cukup? Saya boleh balik ya. Ada soalan lain? Okey, ada 1-2 soalan lagi kalau ada. Silakan sahabat. Sekali lagi. Pengalaman saya adalah sebab bukan Islam, bila mereka baca literature, baca buku-buku Islam, okey, biasanya mereka baca terjemahan. Terjemahan ini tak sama dengan teks original. Berarti kalau kadang-kadang terjemahan tu kurang tepat. Okey? Tapi sebabkan mereka tak tahu bahasa Arab, mereka hanya hujah dengan kita, gunakan hujah berdasarkan terjemahan, translation. So kita orang Islam, kalau kita baca satu hadis, contoh terjemahan, kalau kita rasa hadis itu macam, tak betul ya, contohnya, jangan risau. Cek kesahihan hadis itu dulu. Yang kedua, faham matan dulu. Faham maksud hadis itu. Dan tengok sama tak dengan teks yang diterjemahkan tu. Dan seringkali lari sikit. Okay? Dan sahabat tanya, ada tak orang tanya soalan yang kita rasa macam, susah? Bagi saya, bukan susah. Hanya saya kena cakap tunggu dulu, saya kena tengok hadis itu, saya kena baca hadis itu, saya kena cek dia punya matan dulu sebelum saya boleh kupas. Saya bagi contoh. Baru-baru ni saya di Sabah. Ada seorang missionary Kristian. Dia cakap dengan saya. Dia kata, macam mana Nabi Muhammad SAW boleh jadi Nabi? Kalau hadis sebut dalam Sahih Muslim, dia pukul Aisyah. Pukul kat dada Aisyah. Dada rasa sangat sakit. So kalau kita baca terjemahan tu, memanglah bunyi begitu. Tetapi kalau kita faham hadis itu, lain pula maksudnya. Al-lahad, dalam ayat perkataan tu, lahad ini, rujuk kepada apa? Maksud pertama, saya buat tangan macam ni. Ataupun saya halang. Ataupun saya tolak. Dan dia juga boleh bawa maksud pukul. Maka orang yang menterjemahkan, dia pilih pukul. Dan kalau kita lihat hidup Nabi Muhammad SAW, Nabi tak pernah menganiayai termasuk binatang pun. Nabi tak pernah pukul binatang ataupun menganiayai mana-mana binatang. Itu yang pertama. Dan hadis lain sebut apa? Nabi sebut juga, lelaki yang baik adalah lelaki yang tak akan pukul isterinya. So mana kalau kita lihat sirah, kalau kita lihat kefahaman sahabat-sahabat tentang mengenai Nabi, tak mungkin. It's impossible Nabi pukul isterinya. Tapi dia kata, Aisyah kata sakit. Dia rasa sakit dadanya. Sakit ni tak semestinya pukul. Kadang-kadang perkataan saya cakap dengan mak saya, mak rasa sangat sakit dadanya bila dengar kata-kata saya begitu. Itu tidak bermakna saya pukul. Boleh faham tak saya cakap apa?
Maka ada banyak soalan-soalan sedemikian. Dan kadang-kadang saya sendiri pun tak tahu jawapan. Terus terang cakap. Saya akan beritahu orang tu, kadang-kadang hadis yang dia keluarkan pun, saya akan beritahu dia, ini kali pertama saya dengar. Boleh tak bagi saya masa sedikit? Saya kena balik cek kesahihan hadis itu, saya akan bincang dengan tokoh-tokoh pakar-pakar dunia, dan bila saya dah faham, tahu jawapan, saya akan kembali kepada dia. So, itulah cara saya bila hadapi soalan yang orang tanya pelik-pelik, susah-susah dan sebagainya. Jangan malulah, tak tahu cakap tak tahulah, saya bukan Tuhan. Saya manusia biasa, penuh dengan kelemahan. Tak tahu, itu biasa. Kalau tahu semua, itu luar biasa. Betul? So, dalam Islam, jangan malu bila tak tahu. Cakap, saya maaf cakap, soalan ini bagus, tapi saya sendiri kekurangan ilmu dalam bahagian ini. Saya perlu buat kajian, nanti saya bagi jawapan. Orang bukan Islam lagi respect bila kita cakap begitu. Kita cari jawapan bagi dia. Bukan goreng. Faham tak goreng? Sekarang orang bukan Islam, dia nak tahu sesuatu, sebelum jumpa kamu, dia sudah cek dah. Dia sudah Google dah. Dia sudah baca dah. Dan datang, dia nak test you, tengok you tahu ke tak tahu. Tengok you cakap jujur ke you goreng. So, nak berdakwah, tak perlulah kita goreng. Tak tahu, cakap tak tahu. Kita cakap dengan dia, bagi masa sikit. Saya balik cek, tanya pakar-pakar. Dan saya akan bagi jawapan dalam seminggu. No problem. Tak ada orang tahu semua perkara dalam dunia ni. Maka tak tahu, tak tahulah. Itu cara saya. Wallahu alam. Ada lagi? Family saya. Maksudnya, keluarga Cina ke keluarga saya sekarang? Yang keluarga Cina saya ditanya, sama ada keluarga saya semua dah Islam ke belum? Masih lagi belum. Tetapi kalau ikut kefahaman saya, bapa saya sudah Islam tetapi sudah meninggal. Okey, yang lain-lain tu saya masih usaha lagi dan saya mintalah muslimin muslimat di sini tolong doakanlah semoga Allah beri hidayah kepada mereka. Amin. Dan saya punya kerja hanya sekadar menyampaikan. Masuk tak masuk urusan Allah. Hidayah urusan Allah. Bukan ada orang kata, tapi Lim you kan pandai cakap. Saya pandai ke Nabi Muhammad SAW pandai? Nabi pun tak boleh bagi hidayah kepada bapa saudaranya. Siapalah saya nak bagi hidayah kepada ahli keluarga saya? Sebab itulah saya selalu ingatkan orang Islam, jangan masuk dalam kawasan Allah. Bererti Allah ingati kita dalam surah Al-Baqarah ayat 272. Dia ingati kita, tugas kamu semua ni adalah untuk menyampaikan. Cari cara yang paling hikmah untuk menyampaikan. Tetapi hidayah urusan Allah. Jangan masuk urusan Allah. Seringkali kita nak masuk urusan Allah, maka kita akan kecewa bila kita buat dakwah. Bila dia dah tahu, dia dah faham, tapi kenapa dia tak nak masuk Islam? Itu bukan urusan kamu. Allah lebih tahu siapa lebih layak dapat hidayah. Bukan urusan kita bertanya kenapa dia tak masuk Islam. So our job is just to convey the message but not giving guidance. So don't go overboard. Wallahu alam. Saya rasa cukuplah setakat ini, masa yang diberikan pun sudah time. Saya takut nanti cakap panjang, ramai orang nak balik rumah, anak bini tunggu. Betul lah? Sebelum saya berhenti, ada 3 perkara di sini. Pertama, saya nak ucapkan ribuan terima kasihlah sudi menjemput saya untuk bercakap sedikit di sini, berkongsi sedikit. Dan yang kedua, saya ada bawa beberapa buku tulisan saya. Buku tulisan saya. Sempat nak bawa ke sini, ada kat belakang nanti, kat luar ke kat belakang. Siapa ingin nak baca buku tu, semua lebih kepada buku untuk berdakwah kepada non-Muslim. Buku melibatkan perbandingan agama. Okey? Dan siapa-siapa minat, boleh tengok kat belakang lah. Dan satu lagi yang terakhir sekali, saya ni bersama dengan IDT. Kalau boleh, pergi Google IDT, likes IDT, atau pergi page saya, page Lim Jui Sun, like. Supaya apa? Supaya you boleh tahu apa yang saya dan tim saya buat di Malaysia. Dan kami sudah ada 3 cawangan, Kuala Lumpur, di Wangsa Maju, Penang, dan di Kuantan. Dan insya-Allah sebenarnya ini ujian yang sangat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya saya buka center di Kota Kinabalu bulan April tahun ini. COVID tangguh.
Minggu depan saya sudah beli tiket nak pergi ke KK, nak sign kontrak, ambil kedai untuk buka center. Sekarang ni hari ini KK punya kes sudah 167. Saya rasa saya tak boleh pergi, takut tersangkut di situ. Dan kuarantin tak boleh balik dan sebagainya. So ini ujian lah. Tapi kami akan buka center, training center untuk melatih pendakwa, untuk mengajar orang yang masuk Islam dan orang yang lahir Islam yang ingin nak belajar dengan ilmu, cara kefahaman. Dan kami ada satu tabung di belakang, siapa ingin nak infak, siapa ingin nak bayar zakat, ingin nak sokong projek ini, siapa nak jadi sebahagian daripada, orang kata apa, shareholder. Melayu cakap apa shareholder? Ada saham dalam dakwah kami, kamu laburlah. Dan kami akan jalankan tugas, akan jalankan kerja-kerja untuk menyampaikan Islam kepada masyarakat non-Muslim di Malaysia. Okay? So itu sajalah perkongsian malam ini. Sekiranya saya terkasar bahasa, mohon maaf. Sebab saya ni orang Melaka. Melaka ni mana-mana pergi diskaun. Sebab memang cara mereka bercakap tu kasar. Tapi hati insya-Allah baik. Okay, segala yang baik datang daripada Allah, apa-apa yang lemah, yang salah datang daripada diri saya sendiri. Panjang umur, kita jumpa lain waktu dan terima kasih. Assalamualaikum.